Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi sekalian, mari kita luaskan lagi perbincangan kita tentang ikhlas ataupun kerana niat. Kerana niat ni penting. Ya, apa yang kita dapat dalam kehidupan ni bergantung kepada niat kita. Dari dalam hadis hijrah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, kita lihat bagaimana kalau dalam hadis 40 dia jadi hadis yang pertama. Ya, seorang itu akan mendapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat hijrahnya kerana manusia, dia dapat manusia. Kalau hijrah kerana harta, kerana harta. Kalau hijrah kerana wanita, dia dapat wanita. Tetapi kita kena hijrah ataupun dalam konteks ni apa saja yang kita buat kerana Allah dan Rasulnya. Baik, bagaimana kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kenapa kita bekerja? Ya, bagi mereka yang bekerja lah. Bagi mereka yang berniaga, saya tanya, kenapa kita berniaga? Ya, kenapa kita berniaga? Kenapa kita buat itu dan ini? Ya, kita akan dapat jawapan. Selalu saya dapat 3 jawapan ini. Ya, pengalaman saya di dalam organisasi, kita akan dapat 3 jawapan ini. Pertama, saya bekerja untuk cari rezeki. Yang kedua, saya bekerja untuk menyara keluarga. Yang ketiga, untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara. Ini tinggilah. Ya. Cuma saya pernah sekali saja sepanjang lebih 20 tahun saya terlibat dalam bidang training, sekali saya pernah tanya seorang anak muda, ya, gelak kita, lucu dia. Kenapa you bekerja? Kerana untuk memenuhi masa lapang. Hebat, untuk memenuhi masa lapang saja, ya. Tapi selalunya kita bekerja ni 3 lah. Pertama, kerana apa? Kerana cari rezeki. Yang kedua, kerana keluarga, menyara keluarga. Yang ketiga, kerana bangsa dan negara. Baik, saya nak tanya, kalau niat ini, 3 ni, niat baik atau tak baik? Niat ni baik atau tak baik? Baiklah, betul kan? Tetapi kalau kita tanya kepada orang bukan Islam, sorry to say, ya, kepada orang bukan Islam ataupun belum Islam, ya, ada tak niat-niat ni bekerja? Kita tanya Acong, kita tanya Ramasami contoh, kenapa you bekerja? Dia akan bagi tahu dia bekerja untuk cari makan atau cari rezeki. Acong pun dia sayang keluarga dia, dia bekerja je untuk mencari rezeki, untuk menyara hidup keluarga dia. Dan kalau kita kaitkan dengan bekerja untuk membantu, untuk membina negara dan bangsa, saya teringat bangsa Jepun, ya. Bangsa Jepun ni mereka bekerja atas semangat Bushido dan semangat samurai, ya. Kalau kita tengok filem The Last Samurai, ya, bila dia tanya what is samurai? Samurai itu artinya to serve people. Samurai is to serve people. Jadi orang Jepun pun bekerja untuk bangsa dan negaranya. Malah bagi orang Jepun, kerja ni macam dianggap agama. Mereka sangat bangga dengan kerja. Kalau kita tanya, kita sama-sama kita di Malaysia, you dari mana? Saya akan sebut, saya daripada Ipoh. You daripada mana? Saya daripada JB, saya daripada Kelantan, saya daripada KB, Kota Baru dan sebagainya. Kita sebut nama bandar atau nama negeri. Tapi orang Jepun, ya, setahu saya waktu saya ke sana lah, tak tahu berubah atau tidak. Bila kita tanya, you daripada mana? Dia akan sebut company dia, Toyota. Saya daripada Honda dan sebagainya. Subhanallah, ya. Dan mereka ni, orang Jepun ni, ya, begitu bangga dengan kerja sehingga isteri mereka pun turut proud ataupun turut rasa hebat dengan suami yang bekerja. Ya, kalau contoh di sana, kalau suami balik awal dalam bekerja, isteri akan tanya, bang, kenapa abang balik awal sangat? Saya tengok suami orang sebelah belum balik lagi, saya malu lah bang. Gitu sekali. Kalau di Malaysia lain, bang, kenapa tak balik-balik? Orang sebelah dah balik. Jadi ini kita lihat macam mana orang Jepun begitu bangga untuk to serve people, sama ada bangsa ataupun negara mereka. Sebab tu Jepun boleh menjadi negara yang hebat, maju dalam industri. Tetapi ada sisi-sisi lain lah yang itu bukan kita nak bincangkan.
Tetapi poin saya ataupun apa yang saya nak fokuskan ialah kalau kita bekerja untuk cari rezeki semata, kalau kita bekerja untuk bantu keluarga dan juga negara, itu saja kita punya kerja, maka sama saja niat kita bekerja dengan orang bukan Islam. Betul tak niat kita? Sedangkan kalau kita lihat, kita ni khairul ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Ya, dan kita adalah umat yang cemerlang. Betul. Ya. Kita memang diajak menjadi satu bangsa yang cemerlang. Cemerlang tu bukan saja biasa-biasa, bukan saja baik, tetapi better than best, lebih dari baik. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Justru kalau kita sebagai umat yang terbaik, kita menganut agama yang terbaik, yang tertinggi, takkan niat kita sama je dengan bukan Islam bekerja. Jadi bagaimana kita nak capai niat yang begitu tepat, bukan semata-mata niat yang saya sebutkan tadi, cari makan untuk bantu keluarga, negara dan sebagainya. Niat yang paling tulus, niat yang paling bersih, niat yang paling murni apabila kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kita kaitkan dengan Allah. Caranya macam mana? Dengar betul-betul. Ini penting Saya bekerja untuk cari rezeki. Jangan berhenti di situ saja. Saya bekerja untuk cari rezeki yang halalan dan thayyiban, kerana yang halalan dan thayyiban ini dituntut oleh Allah dalam Quran. Kaitkan dengan Allah. Jadi ini ada perbezaan sebab kita kaitkan dengan Allah. Tapi kalau bangsa lain, agama lain yang tadi, dia ternoktah ataupun terhenti pada saya bekerja untuk cari rezeki semata. Kita tak ada. Halalan dan thayyiban kerana Allah. Kerana dalam hadis kata mencari yang halal itu adalah fardu selepas fardu-fardu yang lain, wajib. Okey. Yang kedua, saya bekerja untuk menyara keluarga saya. Kalau seorang suami, dia kata saya bekerja untuk menyara keluarga saya yang diwajibkan oleh Allah ke atas saya. Kait dengan Allah. Bila kita kata wajib, artinya dibuat berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi artinya waktu itu kita kaitkan niat kita bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula kita nak kaitkan untuk membina bangsa dan negara? Caranya begini Saya bekerja untuk membina atau untuk memakmurkan negara, nak memajukan bangsa, boleh kita cakap tu, kerana Allah. Justru ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menegaskan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi saya bekerja ni adalah untuk memberi manfaat kepada manusia lain, kerana ini dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbuat sesuatu, tidak berkata sesuatu melainkan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi bila kita buat macam tu, barulah terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting Jadi barulah niat kita tepat. Baik. Sekarang pertanyaan saya ialah, kita dah niat kerana Allah. Apa manfaat ataupun apakah kelebihan seorang yang bekerja yang dikaitkan dengan Allah dengan seorang yang bekerja tidak dikaitkan dengan Allah? Katalah dua individu, A dan B. A dan B. Kita tanya A, you kenapa you bekerja? Saya bekerja untuk mencari rezeki. Who stop? B, kenapa you bekerja? B jawab, saya bekerja untuk cari rezeki yang halalan dan thayyiban kerana ini dituntut oleh Allah. Pertanyaan saya, apa yang B dapat, A tak dapat? Ingat A tak kaitkan dengan Allah, B kaitkan dengan Allah. Jadi pertanyaan saya, apa yang B dapat, A tak dapat? Gaji sama, A dapat, B dapat. Pangkat sama-sama ada peluang untuk naik pangkat. Tak boleh kita kata pada majikan kita, you pernah naikkan pangkat saya tau sebab saya bekerja kerana Allah. Tak ada. Jadi macam mana ataupun apakah kelebihan orang yang bekerja dikaitkan dengan Allah dengan yang bekerja tidak dikaitkan dengan Allah? Cuba fikir. Baik, ada jawapan. Dalam hati kita kata pahala tu. Kerana kaitkan dengan Allah dapat pahala. Lagi apa? Kita tengok macam-macam. Jadi ini menunjukkan, dengar
Kalau kita kaitkan kerja kita dengan Allah, ada nilai agama di situ. Bukan hanya fitrah manusia, ada nilai agama. Ya, kita dapat dengan betul-betul, kita dapat manfaat 2 in 1. 2 dalam 1. Macam shampoo lah, 2 dalam 1, 3 dalam 1. Tetapi kalau kita bekerja kerana Allah, kita akan dapat manfaat 2 dalam 1. Tengok kita bekerja hari Isnin ataupun di tengah-tengah negeri hari Ahad mula bekerja Kita bekerja itulah kita dapat gaji. Gaji itu laba, betul? Dalam bahasa Melayu, laba, gaji. Tapi bila kita kaitkan dengan Allah, maka pada masa yang sama kita dapat pahala. Itu kan 2 dalam 1. Kita bekerja, laba pun dapat, pahala pun dapat. Kita bekerja untuk apa? Untuk manusia, untuk memberi manfaat kepada manusia. Kita lihat sana manusia. Pada masa yang sama kita niatkan kerana Allah, kita dapat keredaan Allah. Akhirnya kita dapat 2 dalam 1. Berkhidmat pada manusia pun dapat, beribadah kepada Allah pun dapat. 1, 2 manfaat. Kita bekerja, kita dapat laba ataupun dapat gaji. Itulah dunia kita. Kita bekerja, niatkan kerana Allah, dapat pahala. Yang itulah akhirat kita. Subhanallah, cantik. Inilah the beauty of Islam. Kita tidak memisahkan amalan dunia dengan amalan akhirat. Amalan dunia boleh jadi akhirat kalau diniatkan kerana Allah. Mungkin berbeza dengan agama-agama yang lain. Mungkin bagi mereka untuk dapat pahala, untuk mendapat keredaan Allah, mungkin di rumah-rumah ibadah mereka saja. Mungkin dapat pahala kalau mereka mengamalkan ritual agama. Tetapi Islam cukup indah, cukup luas. Maksudnya kalau kita bekerja sekalipun tetapi kita niat kerana Allah, kita dapat 2 dalam 1, 2 in 1. Hebat tak kalau gitu Jadi sebab itu saya ingatkan kata-kata daripada Profesor Hamka. Dia kata apa? Jangan kamu bekerja hanya untuk cari makan sahaja. Kalau kamu bekerja hanya untuk cari makan, minta maaf, makan tu kita ganti rezeki lah. Samalah cari makan dengan cari rezeki Kalau kamu bekerja, kata Profesor Hamka, hanya untuk cari makan semata-mata, apa bezanya kamu dengan kera dan babi di hutan? Walaupun agak kasar, tetapi kera ataupun babi keluar daripada kandang, daripada sarangnya, daripada tempat dia duduk, keluar pagi ni untuk apa? Cari makan. Betul. Kita keluar daripada villa, keluar daripada rumah teres, keluar daripada rumah, cari makan. Betul. Cuma bezanya mereka keluar daripada kandang, mereka keluar daripada sarang, kita keluar daripada rumah. Tapi tujuan sama, cari makan. Tak, kita sebagai khalifah, kita adalah manusia adalah insan yang tertinggi kejadiannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat sempurna. Justru tujuan kita mesti berbeza dengan tujuan haiwan. Jadi dengar kita bekerja, keluar bekerja pada hari Isnin, keluar bekerja pada hari Ahad, pada segala negeri, bukan untuk semata-mata cari makan, tetapi untuk kita dapat pahala di sisi Allah kerana kerja satu ibadah, untuk kita berkhidmat kepada manusia dan berbakti kepada Allah. Dan kita bekerja itu adalah ada nilai akhirat kita walaupun kita buat kerja dalam bentuk dunia. Boleh nampak dah sekarang. Ramai orang mengimpikan untuk mati di dalam surau. Ramai orang mengimpikan mati dalam masjid, tengah baca Quran, tengah baca, tengah azan, tengah solat dan sebagainya. Tetapi boleh dikira dengan jari orang yang mati seindah yang begitu. Betul? Boleh dikira dengan jari, betul? Tetapi yang banyaknya mati macam mana? Balik kerja, pergi kerja, betul? Masa bekerja mati, dalam pekerjaan nak pergi itu aksiden, na'udzubillah. Itu yang selalu terjadi. Tetapi jangan kecewa kalau Allah takdirkan kita mati ketika kita pergi kerja, ataupun kita balik daripada kerja, ataupun kita sedang bekerja. Kerana kalau niat kita bekerja kerana Allah, juga dikatakan mati yang baik. Boleh faham maksud saya? Boleh kita yakin semua apa yang kita buat. Jadi ini penting supaya kita dapat lihat keindahan Islam tu sama ada kita buat di sudut dunia ataupun akhirat. Jadi ini pentingnya niat. Okey, saya buat contoh lagi, kita masih ada masa lagi untuk buat. Di dalam satu taman ada 2 lelaki.
Lelaki yang pertama, anak muda yang pertama sedang cuci motor. Cuci motor dia. Ya. Di sebelahnya ada rumah dan di situ ada seorang remaja lagi, pemuda lagi. Dia sedang solat duha. Tengok dalam waktu ini, seorang pemuda sedang basuh motor. Di rumah yang sebelah, seorang pemuda lain sedang, apa dia? Solat duha. Oh, kita nampak macam mana. Kalau kita tengok dari segi luaran, dari segi zahirnya, tentulah yang solat duha sedang beribadah, betul? Yang sedang baca, sedang basuh motor tu amalan dunia. Tapi katalah niat. Yang basuh motor ni, dia kata, mudah-mudahan dengan motor ni bersih, an-nazafah minal iman. Saya dengar kata hukama ataupun kata hadis mafhum lebih kurang, ada kata hukama yang dikatakan kebersihan ni separuh daripada iman. Jadi saya sebahagian daripada iman. Jadi saya basuh motor ni untuk kebersihan, dan Islam ni cantik, suka pada kebersihan. Motor ni bila dah ada baik ni, saya boleh bawa kawan-kawan saya boleh pergi ke surau, saya boleh pergi kuliah, saya boleh buat macam-macam kebaikan. Motor ni mesti tip top condition, sebab tu saya basuh. Itu niat dia, betul ya? Kerana Allah. Yang solat duha pula, okey, nampak solat duha, tetapi dia tahu rutin bakal bapa mentua dia akan selalu lalu depan taman tu pada pukul 9. Jadi waktu tu dia buka pintu luas-luas, kemudian dia semayang dalam keadaan orang di luar boleh nampak orang di dalam sedang solat. Apa sebabnya? Dia nak supaya nanti dia dikenal orang pemuda yang soleh, pemuda yang alim, dipuji oleh bakal bapa mentua. Jadi di sini kita nampak yang mana amalan dunia dah, yang mana amalan akhirat. Oh, niat membezakan ya. Yang basuh motor tadi walaupun amalan dunia sudah jadi akhirat kerana niatnya yang tepat. Yang solat duha tadi walaupun dia macam nampak baik, walaupun nampak ini, dia jadi suatu yang dunia kerana tidak dikaitkan dengan Allah. Jadi rupa-rupanya barulah kita faham setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Walaupun kadang-kadang baik tetapi niatnya tak baik, tak boleh. Walaupun kadang-kadang kita nampak niat perbuatan tu biasa-biasa, bukan maksiat biasa-biasa saja macam cuci longkang, macam cuci motor, macam basuh baju. Kalau diniatkan kerana Allah, itu amalan akhirat. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa dia yang dikatakan dunia? Apa sebenarnya dunia? Dunia, kata Imam Ghazali, sesuatu yang tidak dikaitkan dengan akhirat. Itu dunia. Jadi kalau kita buat amalan dunia tetapi kita kaitkan dengan akhirat, itu amalan akhirat. Kalau kita buat amalan akhirat tetapi kita tak kaitkan dengan akhirat, itu jadi amalan dunia. Betul-betul ini penting supaya kita nanti nampak bagaimana pengaruh niat. Dan niat juga menyebabkan berbeza daripada adat jadi ibadat. Contoh, kita makan. Kita makan, semua orang makan. Betul, adat manusia mesti makan. Ini bukan adat resam bangsa Adat ni maksudnya perkara yang kita buat hari-hari. Setiap hari kita makan, itu adat dia. Betul. Tapi ada yang membezakan adat boleh jadi ibadat macam mana? Bila diniatkan. Pagi ni semua orang akan sarapan pagi ataupun dah sarapan pagi. Betul kalau anda mendengar waktu ini, waktu pagi. Kalau waktu malam, makan malam lah. Kalau petang, minum petang lah. Semua orang sedang ataupun telah minum pagi, telah minum petang, telah makan malam. Tapi ada orang yang dapat kenyang saja, tetapi ada orang dapat kenyang dan juga dapat pahala. Katalah kita makan. Orang ni makan semata-mata makan dia nak kenyang dan nak dapat tenaga. Dan orang di sebelah ni dia makan kerana Allah. Dia niatkan bismillah. Kemudian dimohon keberkatan pada makanan itu dan mohon dijauhkan daripada api neraka. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Betul ya? Jadi individu yang kedua ni yang makan dikaitkan dengan Allah, dengan bismillah dan sebagainya, subhanallah, dia dapat kenyang dan dapat pahala. Jadi saudara-saudari yang dikasihkan, cuba buat refleksi dalam kehidupan kita. Mulai sekarang, setiap amalan, setiap apa yang kita nak buat, bukan saja solat, bukan saja baca Quran, tapi nak drive, nak menulis, nak bermain bola dan apa saja yang kita buat, asalkan benda itu tidak maksiat, mulakan dengan bismillah. Insya-Allah, niat kita akan menyebabkan kita dapat lebih daripada apa yang kita jangkakan.
Sesungguhnya Allah Maha Kaya, mahu dan mampu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba-Nya. Kadang-kadang kita buat sedikit, Allah bagi banyak. Ya, selangkah kita menuju Allah, Allah datang kepada kita 1000 langkah. Kalau kita benar-benar inginkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat kita apa saja kerana dan untuk Allah. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.